Kelas pagi mencabar sikit especially pukul 9. Nasib baik Tafiz tak buat pukul 7. Tak ada siapa bangun dulu. Kalau boleh Padlet tu download siap-siap sebab hari ni pagi ni heavy sikit discussion kita. Yang ada bentuk octagon tu Betul. Cikgu compilekan soalan-soalan trial tahun 2018. Ada Kedah, ada Negeri Sembilan, ada Kelantan, ada MRSM. Kita tengok macam mana jawab. Kau buat apa tu Nawal? Tengah tengok kertas tu. Okey. Ada bunyi-bunyi apa? Ketuk-ketuk. Bunyi Stapler. notification. Oh, okey. Kalau tak breakfast tu sambil belajar sambil makan lah kan. Dia light and easy, tak payah formal sangat. Oh, semalam punya news ni shocking It was a shocking news. SPM tahun depan. Tak apa, it's okay. Biasa-biasa. No, cikgu just sebelum kita start kelas kan, cikgu nak share satu experience dan cikgu pun takkan lupa lah sepanjang cikgu hidup sebagai student. Tahun pertama cikgu masuk pada asasi dekat UM. Ni kali pertama kita nak exam tau. So dekat UM bila you nak exam, dia bukan exam dekat kelas kan. Dia exam dekat dia panggil bangunan peperiksaan. Satu building khas untuk exam je. Dia ada dalam 3 floor. Besar dewan dia. Even lebih besar pada MPH. So the whole university akan
akan exam dekat situ tau. So kita akan nampak macam-macam course ambil exam serentak kat situ. So masa cikgu kali pertama, masa tu matrik, umur cikgu 18 tahun lah. Kita orang nak exam. Pagi tu nak masuk exam hall, tak boleh masuk tau. Exam hall tak buka. Rupanya ada orang buat panggilan palsu, cakap ada bom. Ada bom dekat orang peperiksaan tu, ada memang squad bom semua datang kat situ. So exam pada tarikh tu kena postpone. Dia postpone hari yang terakhir exam. So siapa yang duduk kat kampung tu yang dah book tiket terpaksa tukar tiket. Cikgu tu dia kata dia mesti ada budak ni tak habis study kan, dia takut dia buat panggilan palsu cakap ada bom. Polis pun datang. Polis tak tahu siapa yang buat. Sebab dia cikgu rasa maybe kalau panggilan-panggilan yang macam cakap ada bom ni dia orang tak compromise kot. Kan? Dia nak buat siasatan dulu ke apa ke. So, datang bomber semua datang. So hari tu memang the whole university tak ada exam hari tu. Seal exam tu. So kita jangan buat untuk SPM Hari pertama tiba kan ada bom squad datang. Kita orang tak terjangka benda tu jadi. Hari pertama nak exam tu dekat universiti, pengalaman cikgu hari pertama nak exam ada bom squad datang universiti. Kejut. Okey, ingat kita sekarang ada 10 orang. Cikgu kena start dulu sebab kita nak bincang banyak hari ni dan jam cikgu pun dah 9.10, so kita start dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbayana shaghira walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okay, so let's refer to handouts yang cikgu dah bagi. Okay, so cikgu nak share screen. So ini fokus lebih sikit sebab kita ada 2 kali kelas hari ni. So kita fokus pagi ni and then petang kita boleh buat latihan dengan banyak sikit. Okay. Okay, jom. Cikgu nak share soalan yang pertama sama macam handouts awak. The first question jawab ada orang nak masuk. Salsabila. Okay. So this is soalan Kedah tahun 2018 soalan Kedah 2018 dan just to share with you inilah soalan jenis paper 1. Okay, ini soalan jenis paper 1. So paper 1 punya vektor dia lain sikit. Dia berbeza dengan soalan-soalan trial yang kita dah pernah buat sebelum ni. So apa dia kata kat sini? Dia kata the diagram shows a regular octagon. Okay, now the keyword regular ni sangatlah penting guys. Okay, keyword regular ni sangat penting. So cikgu highlight regular sekejap cikgu nak tukar dia punya pink. Okay, so kalau cikgu akan highlight the word regular. Octagon is of course octagon, tapi regular ni sangatlah penting. Okay, sangat penting lah kita nak jawab soalan ni sekejap lagi. Okay, so apa dia kata dekat sini? Dia kata state the vectors that are equal. Oh, ini kita dah pernah buat dah ni. State the vectors that are equal based on the diagram. Okay, vektor mana yang equal guys? Equal tahu tak apa ciri-ciri equal? Sama arah. Sama arah lagi? Parallel. Parallel, sama arah, sama panjang. Everything is just the same. Itu maksud equal vector. Okay? Equal vector awak kena pastikan dia betul-betul sama arah. Cuba bagi contoh Cuba contoh. CD dengan GH tak sama. Dia kena BE dengan AH. Betul. Kan? So kalau kita nampak macam HA dengan ED sama tak? HA dengan ED sama kan? Sama. So apa kita buat masa exam? You can write HA. Okay, tunjukkan HA equals to ED. Tu cara kita nak tunjuk. Boleh Okay, ada lagi tak yang equal? Tak ada. Tak adalah sebab ni soalan paper 1, so dia nak tengok satu jawapan saja. So there you go, you got 1 mark je. Okay, so terima kasih. So ni senang. Untuk warm up ni senang. Okay, now let's look at soalan B. Dia kata express the vector of AF. Awak tengok AF ni from A nak pergi direct all the way to F. Okay, from A direct nak pergi to F. Dia punya cuba besarkan sikit dia punya stroke. And then dia punya anak panah macam ni AF So dia kata tolong bagi nama jalan AF in terms of
A, in terms of B, and in terms of C. So maksudnya soalan ni adalah orang nak masuk kesian dia tunggu lama. Cepat tak perasan. Cepat baru dia bangun awal. Okay. Mana tadi? Alright, good. Now, ada sesiapa yang perlukan cikgu explain more tak? Express AF in terms of A, B and C. Dia nak kita punya vektor AF ni guys, nanti mengandungi ada huruf A nanti dalam jawapan tu, ada juga huruf B dalam jawapan kita tu, dan ada juga sebutan huruf C dalam jawapan Tu dia kita tu. kena macam lalu atas tu ke apa? So sekarang ni dia punya keyword dia adalah cikgu nampak soalan ni ada mirip-mirip macam soalan paper 2 yang kita dah jawab sebelum ni. Perasan tak? Kita sepatutnya buat apa tahu? Kita sepatutnya at first place kita dah boleh mula highlight mana-mana jalan yang kita nampak. Contohnya cikgu bagi tahu okay, cikgu nampak dekat sini dia bagi A kan. So kita boleh highlight kat sini. And in fact dekat FG ni pun cikgu boleh highlight. Kau tahu tak apa nama FG? Do you know the name of vector FG? Negative A. Negative A, very good. So ini satu dah highlighted. Okay? Okay, and then what about GH? What about GH? Negative B. Negative B sebab dia go opposite kan. So this is negative B. Ini pun highlighted juga tau. And so kalau awak punya kertas tu, awak boleh highlight sebenarnya. Boleh highlight kat HG ni. And what about AH? C. HA. C. HA sama tadi kan. Ni yang equal vector tadi. So let's write it as C dan kita boleh highlight juga. And so cikgu rasa very important untuk kita highlight vector masa hari exam nanti. Okay, sangat-sangat penting. Okay, setakat ni ada soalan? Okay, sekarang kita ikut skill yang kita dah belajar hari tu. How do you go from A to F? Okay, dengan mengikuti route yang kita dah highlight. From A to H So let's write A to H. Yang lain follow Kalau tak faham tanya cikgu tak faham tanya cikgu. A, H and then HG, very good. HG. Ni sambil kita tulis ni kita boleh check tau dia betul ke salah sebab awak dah nampak dah ni H dengan H kan? Dah nampak dah H dengan H. Okey lagi? Cikgu HG arrow dia macam tu Oh okey. Kan? Memang dekat diagram tulis GH tapi kita nak jalan jadi HG. Okey, kita nak jadi HG. And then satu lagi nak habiskan ni. GF. Okay, very good. Now let's name the vector. By the way, betul ke kita buat ni? Kalau kita check ni betul ke yang kita buat ni? Betul. You start with A, sini pun tulis A, and you end jadi smile. with F, jadi smile betul. Dia 2 kali smile. Dia ada 2 kali smile. Lagi seronok lah tu maksudnya. So AH. So macam mana AH ni? Dia bertentangan dengan arah original ni. Negative C. Very good. Ini yang cikgu cakap tadi. Dia nak jawapan, buruknya negatif cikgu. Dia nak jawapan that contains the letter A, B and C. Sekarang C dah muncul dah, nampak tak? C dah muncul. What about HG? Positive B plus B. Plus B ke negative B? Positif. Kalau ikut anak panah ni dia opposite kan? Dia bertentangan kan HG ni kan? Okay, so Positif. HG. Okay, cara tulis dia macam ni. Tengok cara tulis dia. Kalau kita being very specific, dia akan jadi negatif dalam kurungan negatif B. Ni kalau kita jadi betul-betul skema dia adalah negatif kepada negatif B. Faham kan? Ataupun orang kata sebab anak panah dia original, B ni kalau tengok kat atas dia ke kanan, nampak tak? B ni ke kanan, CD ni ke kanan. Jadi kalau HG pun nak ke kanan, dia akan copy balik apa yang CD buat, which is B lah, plus B. Okay, boleh dia jadi rumit sangat pula. Okay, kita faham lah dia plus B sebenarnya. Dia plus B sebenarnya. Okay, what about GF? GF pun macam opposite. Sama juga. Plus A. So let's write this as plus A terus. So ada 2 cara kita nak refer. Okay, so macam ni jawapan kita ni. How do you write this? Negative C plus B plus A. Okay. So kalau orang yang nakkan jawapan yang dia cantik, dia akan tulis A, dia akan tulis plus B, dia akan buat minus C, sebab kita akan pastikan jawapan kita in alphabetical order. Ini cara paling cantik. Okay, cara paling cantik menunjukkan kita faham matematik. Sekejap ada orang nak masuk. Ni je yang cikgu terganggu dengan Meet. Kena tekan satu-satu. Never mind. Okay, boleh ke guys? Boleh. Boleh. Plus B plus negative C. So betul tak kita menjawab soalan tak? Dia kata make sure your answer will be in terms of A, in terms of B and in terms of C. So tiga-tiga kita ada. Yeah. Okay, now apa yang kita miss nak buat guys? Come on.
We miss one thing. Ini kebiasaan. Mana-mana batch pun biasa. Apa dia? Masuk ke dalam diagram. Masuk. Yes, kan kita tak diagram, kita tak update kan. So you should have update. Yang ABC kita buat ni, AF ni, kita boleh terus tulis dekat diagram. So it is actually nama dia sekarang dah dapat baru dah. You dah unlock satu A level. plus A plus B minus minus C. Very good. Macam tu. Itu dia punya what do you call it? Practice yang terbaik. Sebab kalau paper 2 punya soalan, you akan expect ada soalan C, dia mesti akan gunakan maklumat ni nanti untuk soalan-soalan seterusnya. Okay, so okay kan so far? Okay. Boleh kan? Alright, very good. Boleh. So kita akan move on kepada soalan negeri lain. Okay, cikgu nak pergi kepada negeri lain. Let's look at soalan Kelantan. This is Kelantan pula. Okay, Kelantan ada 2 soalan. Handout yang awak download tu dia mengikut susunan yang macam cikgu tunjuk tak? Ikut. Sama kan? Ikut. Okay, good. Alright, now Kelantan ada 2 soalan vektor kat sini. Sekejap ada orang nak masuk. Weng. Okay, Weng. Ya, Weng nak masuk. Alright. Nah, soalan Kelantan masa tahun 2018 dia ada 2 soalan. Satu nombor 9, satu nombor 12. Okay, yang ni memang kita baru belajar semalam guys. Okay, ni kita baru belajar semalam. Sebab dia dah mula menggunakan huruf IJ. Dan kalau tengok nombor 12 pun dia dah buat dalam bentuk translation. Soalan cikgu dah mention kan. Okay, now kita tengok soalan nombor 9 dahulu. Dia kata dia ada 2 vektor. One is vector A, One is vector A. Okay, and the other one is vector B, Pi minus 2J. So dia kata find the value that is possible for P if the magnitude of A and B are the same. Magnitude ni ada trigger apa-apa tak kat kita? Does it trigger anything? Magnitude. Yes, it's parallel. Kalau magnitude ni last time, dia ada formula spesifik tak? Whenever you see magnitude, Apa tu? Pythagoras theorem. Pythagoras kan, automatically kita akan nampak square root ni. Okay, ingat guys, magnitude bukan parallel Magnitude could be macam ni, tengok guys. Cikgu ada satu vector A macam ni. This is my vector A. And then I have another one vector nama B macam ni. Dia macam ni. Diorang tak parallel tau, tapi the magnitude are the same. Maksudnya panjang dia sama, tetapi diorang tak parallel. Jadi soalan ni kata, since they are magnitude yang sama, so find the value of B. So apa kita nak buat ni? Kita nak kata magnitude untuk A. Macam mana nak tulis simbol magnitude? Modulus. Yes, very good. Dia ada modulus. Dia letakkan A dekat dalam tu macam ni. Okay, dia kata sekarang magnitude A, panjang A sebiji sama dengan magnitude B. Ini kita start macam ni, kita punya jalan kerja kita. Boleh ya? So this is how you start. Okay, later on kita akan tulis macam mana. Apakah formula untuk magnitude tadi tu? Dia ada square root dan dia ada square root X square. yes, square root sebelah kiri samalah dengan square root sebelah kanan maksudnya sekarang kan. Kalau dia kata sama kan. So ni at least kita dapat gambaran apa yang kita akan buat. So apa nak masuk dalam ni? Dua I yang I tak payah dua. Ambil X dengan Y dari yang Daripada yang A kan. Ambil yang dekat sini A punya, dia ada X dengan Y dia. You ambil, you masuk dalam ni kan. So which means kita nak tulis 2 square plus 3 square. Macam tu. Awak dengar cikgu punya mic ni bising tak? Okey je. Okey sebab ada orang potong rumput kat luar rumah. Kita main. Okay, now what about yang B ni pula? Kita ambil X dengan Y juga ni. P square. P square kan? P square. P square. Tolak dua P square. Alright, P Tambah- square. Tambah negatif. Tambah negatif square. 2. Okay, tambah Just negatif 2 ni nak buat macam mana? How do you Kurungan. write? Dalam kurungan? Kurungan Uh-uh. Okay. Nah dulu cikgu kata, dia kata kalau magnitude ni kan, nak senang fikir masa exam, ni untuk avoid tulis mistake my admaths teacher said, dia kata walaupun sini tulis negatif 2, dia kata tak payah pening-pening kepala, you just tulis plus 2 je dia kata. Sebab at the end of the day dia akan jadi sama juga, dia akan jadi positif juga kan. So dia kata just write 2 je. Ni nak elakkan careless mistake. Sebab ada orang bila buat negatif 2 kuasa 2, nanti dia buat apa? Dia buat negatif 4. Tu cerita dia. Kan? Ada orang buat macam tu. Mungkin terbuat kan, especially masa exam. So dia kata nak senang, you ambil je yang positif.
Negatif 2 tu bila masuk dalam magnitude, dia akan jadi positif. Boleh Boleh. So even easier lah masa exam kita boleh avoid careless mistake yang macam tu. Now, macam mana nak teruskan ni? Selesaikan dulu. Selesaikan dulu okay, selesaikan. So nanti dia akan jadi 13 kat sini. Sini akan jadi P squared plus 4. Mana hilang square root? Boleh Wipe out. Wipe out kan? Sebab dia memang boleh Dulu. hilangkan. Sebab dua belah ada, kita keluarkan aja. Now we have our P squared as jadi ni 9 kan? As 9. Okay, now P equals to what? 3. 9 9 tadi kan? Lepas tu 3. 3 lah kan? Square root Now, of 9, 3. kalau kita baca soalan dalam English sebab soalan ni Kelantan dia buat dalam bahasa Melayu, dia kata kalau dalam English dia akan kata find the possible values tau. Dia gunakan plural. Even yang bahasa Melayu pun ada gunakan kata ganda kat sini. Nilai. It means that your answer is more than one. plus minus. Plus minus kan? So you should have at least tulis another one is negative 3. Okay, so untuk dapatkan jawapan macam ni, at least kita boleh buat macam ni. You boleh tulis P adalah plus minus 3. Letak on buat P equals to 3 or negative 3. So ada dua possibilities. Okay. Boleh kan? Senang je ni. Okay. So kita baru saja jawab soalan Kelantan 2018 paper 1. So okay tak so far? Okay kan? Sebab tu saya cakap paper 1 selalunya siapa yang dah boleh buat paper 2, paper 1 ni akan jadi lebih senang. Okay. So kita sebenarnya dah pergi ke yang harder part sebenarnya. So yang ni lebih senang lah insyaAllah. Okay. Now let's look at soalan nombor 12 ni. Okay, tengok macam mana dia bagi soalan tu guys. Dia kata ada 3 vektor kat sini. You have vector OP. Vector OP. Macam ni, vector OP. Okay, marah cikgu marah, sorry. Vector OP. Oi. Sorry cikgu marah. Vector OP, vector OQ and vector PQ. Now, awak faham tak baca vector dalam bentuk translation ni? Kurang. Dia boleh masuk dengan I dengan J kan cikgu? Betul. Very good. Tapi kalau orang yang hebat maths, yang hebat translation, dia siap boleh nampak terus macam mana rupa bentuk vektor OP ni tau. Dia nampak, this vektor OP sebenarnya macam ni lah cikgu, vektor OP ni dia ke bawah. Awak nampak tak vektor OP sebenarnya ke bawah? Kan? And then vektor OQ ni 17, 6. 17, 6 ni macam ni lah cikgu. Sorry, cikgu tipu. Vektor 5. dia macam ni lah cikgu. Vektor OQ ni macam ni lah cikgu. Nampak tak 17, 6? Kan? Dia 17 maksudnya dia more to the right, tapi dia naik atas sikit je, 6 je. Nampak tak? Kan? So dia boleh imagine. Okay, now what about PQ 12K ni? You go from P to Q lah macam ni. So dia boleh terus imagine. Right away boleh imagine. So kalau cikgu tulis kat sini, you boleh tulis kat sini 5 negatif 3. So sangat penting tau vektor. Kalau orang tu faham dalam bentuk translation, dia membantu sebenarnya. Okay, sebab ilmu yang translation cikgu Nuraliza ajar tu pun kita boleh apply. Yang ni 17, 6. Yang ni dia kata 12K. Actually kita dah tahu dah K tu apa sebenarnya tau. Dah tahu dah. Boleh tahu dah. Okay. Now sebelum kita jawab soalan dia kata PR is 4/3 PQ Dia bagi satu maklumat kat sini, dia kata whereby PR is 4/3 PQ. Now, masa bila soalan boleh tulis ayat-ayat matematik yang macam ni? Dia ada midpoint. Bila dia? Maksud cikgu? Maksud juga kan, nampak tak ayat PR equals to 4/3 PQ? Benda ni berlaku masa bila? Kalau dia kolinya. Kalau dia kolinya, kalau dia parallel, betul tak? So dia ada dua kes, sama ada PR dengan PQ ni, sama ada dia parallel ataupun diorang ni sebenarnya memang atas garisan yang sama. Sebab dia tak cakap kat sini tau. Dia tak cakap. So kita kena assume sama ada PR ni macam ni, PQ macam ni, ataupun diorang ni atas garisan yang sama. Awak rasa macam mana? Atas garisan yang sama. Atas garisan macam mana sama. waktu ada garisan yang sama? Sebab dia cakap Sebab dia P. Sebab dia satu start dengan titik. P kan. Sini P, sini P. Macam mana dia boleh terasing pula, betul tak? Kan? So dia sepatutnya atas poin yang sama. So sebenarnya dia adalah macam garisan yang cukup kat bawah ni. So soalan ni agak heavy tau sikit. Sebab apa? Sebab dia tak sebut sama ada parallel. Ada orang ngamuk kat dapur.
Tapi Masak apa tu? Masak nasi goreng kita dapat. Okay. Now guys, soalan ni cuba beritahu soalan Kelantan ni dia a bit tricky. Kalau kawan tengok markah 4 means markah yang paling tinggi dalam Admaths paper 1 dalam 4 markah guys. So it means soalan ni memang dilabelkan sebagai soalan yang hard sikit. So dia tak tulis parallel, dia tak tulis collinear. Nampak tak? Okay, jadi kita sendiri kena tahu, oh PR 4/3 PQ ni dia macam ni lah, dia macam collinear lah. So you boleh imagine. So kalau kita tengok balik dekat diagram yang waktu dia PQ ni tadi, so kita dah tahu dah R tu kat mana tahu. R maybe should be somewhere on the line. Cikgu rasa R ni sebenarnya dia dekat sini guys. If you ask me, R is somewhere over here. Dia extended sebenarnya. Oh, sebab dia 4/3. Yes, sebab dia 4/3 kan. Dia more than dia macam improper fraction, dia lebih lagi. Tapi ni kita tak letak sini pun tak apa. As long as awak nampak. So apa soalan pertama dia kata? Find the value of K. Alright, macam mana nak buat value of K ni? Apa ada idea? You know that kita boleh solve soalan ni dengan menggunakan maths. Tak perlu buat Admaths pun sebenarnya. Pythagoras ke cikgu? Kita Pythagoras dia tak mention. Cuma, okay, cikgu tolong awak satu Cikgu tolong awak satu. O ni dia bukan setakat huruf. Okay? O ni betul-betul means dia adalah origin. Origin. Yes. Dia origin. Maksudnya koordinat kat sini adalah 0, 0. Which helps us on the coordinate of P. Awak tahu koordinat P berapa? 5 negatif 3. Negatif 3 kan? Okay. So kalau OP ni kata 17.6, awak mesti dah tahu koordinat Q juga. Okay. Berapa koordinat Q? 17.6. 17.6, very good. Okay. So soalan ni kena ada advantage tau sebab dia start from O. So senang je kita kira from origin. Okay, now from P to Q, kalau awak tengok, you dah ada koordinat. So you cuma perlu tahu berapa kali dia gerak saja. Contohnya, vektor PQ daripada point P pergi ke Q, awak nampak tak dia gerak berapa kali ke kanan? Dia telah gerak sebanyak 12 kali. Sebab tu soalan ni kata vektor PQ 12. Sebab dia gerak ke kanan 12 kali. Ada lagu ada lagu senam mobil kau bagi ni, awak dengar tak? Ini dia that, ada orang buat Zumba. Siapa buat Zumba? Siapa yang buat Zumba tu? Dia dah kena tegur, dia dah stop Admaths sambil Zumba, kita boleh try nanti. Okay, siapa tak faham kenapa PQ ni 12, faham Maksudnya macam ni. Kalau kita tengok, okay, cikgu nak lukis kat sini, dekat bawah ni. Sebab soalan ni cikgu cakap kita boleh solve guna maths. Nah, sekarang cikgu memang tengah guna maths sekarang ni. Okay. Kita tengok Okay, sekarang ni koordinat P ialah 5 negatif 3. So I'm going to write here 5 negatif 3. Cikgu buat kat sini kat bawah ni. And Q written there as 17, 6. So it means that vector PQ ni dia macam translation. Cikgu dah kata dah, dia akan gerak 5 kali dia akan gerak 12 kali sebenarnya tau. Dia gerak 12 kali ke kanan. Sebab from 5 nak pergi ke 17, dia kena gerak 12 kali ke kanan. Sebab tu vektor ni tulis 12. Nampak tak? Okay. And then berapa kali dia naik ke atas guys? 9. 9 Macam mana awak buat tu? 6 tolak dari 3. Very good. 6 tolak 3. So kita tulis dia 9 kali naik ke atas. So this K 9 lah. Kita nak tulis itu cara tunjuk saja. Kalau nak buat jalan kerja, okey awak boleh buat sini cikgu tunjuk kat awak. Kalau nak buat jalan kerja, sebab kita tak nak lukis macam ni kan, nampak macam maths tak bestnya kan. Oh ni cikgu solve pakai maths kan. Okey, so kalau tak nak tunjuk solve pakai maths, awak boleh buat macam ni. Tengok cikgu tunjuk Ini kalau jalan kerja nampak macam pro sikit lah macam Admaths. Okey. You can write PQ. Okey. PQ is given as 12I tambah KJ. Betul tak? Okey. Sekarang tadi cikgu dengar tadi, yang lain dengar Nawal ada sebut tolak. Dia kata 6 tolak negatif 3. Okay, so apa cikgu nak buat kat sini? Cikgu nak tulis kat sini. Tengok guys, cikgu akan tulis final coordinate minus initial coordinate. So tengok cikgu buat yang X. 17 tolak 5. Tengok cikgu buat 17 tolak 5I. Okey. Tambah dengan PQ. Vector final, coordinate final minus coordinate initial.
So tulis kat sini 6 tolak negatif 3 dalam kurungan J. Tak apa, ni cikgu akan explain dengan lebih lanjut nanti. Ini kalau workings. Nampak tak apa kita buat sebenarnya guys? Kita tunjuk kat dia macam mana 12 tambah KJ ni boleh dapat dengan hanya lihat pada koordinat. Okey, ingat nak cari vektor dia mesti koordinat final minus koordinat initial. Sama macam orang jual beli, you nak cari untung mesti harga jual tolak harga asal yang kita beli. Kan? So sama macam ni. Vector must be final minus initial. Sama macam orang cari acceleration kan? Final velocity minus initial velocity. Sama je konsep dia. Okay, so dekat sini kalau awak tengok, yang bestnya 17 tolak 5 memang dapat 12. Kan? Which shows that jawapan kita sama dengan apa yang soalan tadi bagi, 12 macam tu. 12i tu nampak tak? And dekat sini, dia tulis dekat sini dapat 9. Tadi pun awal sebut 9. So dekat sini tulis KJ. Dan kalau awak ingat, vektor sangat sinonim dengan compare. Okay, so you have your K as 9. Macam tu workings dia. Boleh? Boleh kan? So apa ilmu baru kita dapat hari ni? Kita boleh solve vector menggunakan koordinat punya style ataupun translation. Dan satu ilmu baru adalah final minus initial. Okay, macam mana kalau student tu dia nak solve menggunakan kaedah translation? Sama macam Cikgu Nurliza ajar. Okay, Cikgu tulis kat sini Okay, there's another way kalau orang tu nak buat cara translation. Okay, tengok. Maksudnya dia tak lukis. Dia buat macam ni tau. Dia kata PQ. Nampak ke guys? Nampak is 12K. Okay, macam ni. Okay. Lepas tu dia buat apa? PQ ni dia kata masih lagi final minus initial. So, final coordinate minus initial. So, dia akan tulis 17 tolak 5. Yang ni pun sama dengan final minus initial. 6 tolak negatif 3. Dia tutup macam matrices. Dia tutup macam matrices. Dia buat macam ni. Pun boleh juga. Sorry, hari ni cikgu buruk. So we have 12, 9, 12, K. Lagi nampak K tu 9 kan? So we have multiple ways untuk solve. Semua cara ni dibenarkan dalam exam Admax. So nampak kat sini, so tulis kat sini, jangan biar macam ni je tau. Tulis, oh saya nampak lah K ni 9 sebenarnya. So you write it as K equals to 9. Okay, boleh Okay. Cikgu rasa kan, pendapat cikgu on this part, kita mungkin tak payah struggle study macam integration. Maksudnya kita dah faham sekarang, you just have to check regularly. Maksudnya bila kita nak besok nak exam, you check balik siapa tolak siapa, final tolak initial ke kan. Dan IJ macam buat translation tu je. Dia tak payah nak struggle study 2 hari 2 malam tak siap-siap lagi benda ni. Okay, so kita biar topik-topik lain yang lebih susah tu untuk kita fokus. Yang ni cikgu rasa kita faham sekarang, insyaAllah sampai SPM tahun depan kita akan ingat. Okay? Tak apa. Ini pun experience baru untuk cikgu belajar untuk SPM selama 2 tahun dah macam form 6 macam form 6 ya cikgu rasa. Ada lower 6 ada upper 6 tak apa. Sebab cikgu rasa in this case kan yang kerajaan buat memang kesihatan dan keselamatan lebih tinggi daripada education sebenarnya dalam kes ni kan. Sebab kalau kita mati macam ni kita nak belajar betul tak? Kan? So kita kena pastikan kita hidup dulu. Ya? Bila tahun depan kalau budak untuk belajar baru macam form 1 dia orang tak masuk sekolah lagi lah kira ni. Cikgu tak sure macam mana. Cuma yang cikgu tahu sekarang ni bila sekolah belum mula buka memang ada form 3 dengan form 5 je tak salah cikgu nanti. Dia bagi exam dia kan? Budak yang tahun exam belum masuk sekolah. Sebab kalau macam sekolah kerajaan satu kelas ada 40 orang. Memang kelas tu tak cukup nak buat social distance kan. So diorang terpaksa dahulukan budak-budak yang tahun exam masuk untuk maybe macam kelas 5 Al-Furqan maybe ada 2 kelas contoh macam tu lah. Itu yang cikgu faham. Kalau dekat sekolah public school macam kelas kita, cikgu tak sure maybe kedudukan macam exam kot nanti. Awak akan duduk jauh-jauh kan. Cikgu rasa lah. Ataupun dia orang dapat izin tu boleh masukkan 2 kelas ke kan. Assembly macam mana cikgu? Assembly tak boleh buat. Assembly tak boleh buat. Kalau buat tu cikgu rasa mahu polis datang kan. Tapi Fatin tak ada assembly Fatin. Tapi yang cikgu dengar lah kan. Ustaz Zul dalam perancangan nak buat macam
kita buat video conference, budak-budak masuk kelas, and then kita akan buat video conference, maybe pengetua bercakap dekat Oh, laptop. macam Perdana Menteri cakap. Macam Perdana Menteri cakap. Yes, betul. So, kita akan tengok dalam kelas lah macam tu. So, tu yang cikgu nampak yang bahagian ham nak buat nanti insyaAllah. Kan, tak ada assembly mana boleh kan, nanti tak ada apa-apa information, seronok pergi sekolah bahagia sangat tu terlalu bahagia. Okay. Saya rasa Yeah. kita sampai raya ke apa tu PKP ni. Cikgu rasa sampai jadi. raya. Sebab apa tau? Sebab ni pendapat cikgu lah. Sebab Malaysians when it comes to raya, susah sebenarnya nak suruh diorang social distance tu, seriously. Orang Malaysia gila raya. Cikgu. Kan, memang cikgu cakap, cikgu pun maybe ada chance kalau cikgu balik kampung, memang cikgu akan berpeluk-peluk dengan parents dengan adik-adik kan, sebab you dah tak jumpa lama kan. Memang akan terpeluk, takkan nak tengok je kan. Raya tengok dari jauh kan. Ya, cikgu tak rasa benda tu akan Saya dah jadi. 3 bulan tak jumpa my dad, cikgu. Ya ke? Saya my mom. Sabar InsyaAllah aku besar hikmah dia. Okay. Kita tak jawab soalan OR lagi kan. Ini baru nilai K je lah. So cikgu rasa kan, in my opinion, kalau kita solve gunakan macam tadi yang kita gerak-gerakkan anak panah tu pun sebenarnya dah cukup tau guys. Okay, sebenarnya dah cukup dah. Kita dah dapat dah nilai K tu sebenarnya. Okay, sebab maka ada 2 je. Okay, now let's look at soalan OR. Space pun dah habis ni. Sekejap Okay, now apa dia OR kat sini, dia kata tadi kalau awak cakap dengan cikgu, OR tu is somewhere located on the line PQ juga, betul tak? Sebab tadi kita setuju tadi that ayat PR sama dengan 4/3 PQ ni dia menceritakan sebenarnya adalah perkataan collinear, cuma dia tak sebut saja. Kita nak kena tahu masa exam ini ayat apa sebenarnya. Okay, so bila dia collinear, dia kata somewhere on this line ada point R. Cuma tadi Anissa setuju dengan cikgu yang R ni macam terkeluar sikit, betul tak? Betul kan? Okay. Sekarang sampai dah idea macam mana nak cari koordinat, vector OR. Vector OR means what tau? Vector OR means dia daripada origin, dia pergi ke R. Buat triangle. Okay, kita buat triangle So let's make a triangle. Cikgu akan tarik daripada O ni, tarik dia pergi all the way to R. Okay, cikgu nak make it bigger dia punya stroke. Okay, and then kita akan nampak anak panah dia macam ni. Okay, betul So kalau masa exam maksudnya awak akan buat macam ni. Okay, awak akan buat macam ni, awak akan tarik terus bagi nampak OR is macam ni. Okay, next. OR equals to Okay, OR equals to, cikgu tulis OR equals to OQ plus QR. OQ Plus QR. OQ plus QR Okay, so cara pertama ada pelajar cakap OQ plus QR. Okay, siapa lagi nak memberi cadangan? By the way, OQ plus QR ni betul kan? Tengah-tengah ada huruf yang sama lah. Kan dia senyum kan? Ataupun OP plus PR. Okay, ataupun kita boleh tulis OR sebenarnya adalah OP plus PR. Okay, so ada 2 choice kat sini. Yang OP plus PR ni pun nampak betul juga sebab di tengah-tengahnya lah huruf yang sama. Okay, so which one yang awak rasa relevan kita nak guna? OP plus PR kot. Kan OP plus PR. Okay, bagi tahu cikgu kenapa OP plus PR? Senang. Sebab dia dah bagi kat dalam soalan PR equals sebab PR ni dah bagi dah dia 4/3 PQ kan. So why not kita guna benda yang kita dah tahu. So bila you tulis OP plus PR ni tadi dia kata ialah 4/3 PQ. Dia mention tadi, kalau awak tengok cikgu dah bulatkan. So kita boleh tulis kat sini 4/3 PQ kan. And in fact PQ pun kita dah tahu kan. Siap boleh lukis lagi. So OP macam mana? How do you write OP? Dia bagi dah OP 5I tolak 3J. 3J. Okey, cikgu nak buat macam tu guys. Cikgu nak buat dalam bentuk matrices. So kalau kat rumah awak buat bentuk IJ pun tak apa. Kita nak tengok jawapan kita sama tak. I'm going to write my answer in workings in matrices. So yang PQ macam mana PQ? Dia bagi juga kan PQ? PQ dia bagi, dia kata 12K. Cuma K tadi dah tahu 9. Jangan pura-pura tak tahu. Biarkan dia 9 macam tu. Okay, almost there. Hampir siap guys. Next. Selesaikan, betul. Itulah jawapan dia, selesaikan. Okay. So dia akan jadi 5 negatif 3. Yang ni macam biasalah matrices this is going to be 16 and this is going to be 12. Macam tu kan.
So bila ditambah macam matrices, we are going to get 21 and 9. Tu dia vektor OR. Siap. Okay. Boleh buat dalam bentuk translation tu? Boleh? Okay, sekarang macam ni guys. Bagus soalan tu. Macam mana nak tahu dalam exam, soalan tu nak dalam bentuk apa? IJ ke matrices ke kan? Translation ke? So, kalau dia mention dalam bentuk matrices, you kena buat dalam bentuk matrices. Okay, kalau yang IJ, dia akan cakap dalam bentuk polar. Dia akan mention, give your answer in polar. Polarity lah maksudnya, polar. Polar form. Polar bear tu kan? Polar form. Polar form ni, maksudnya dia nak dalam bentuk IJ. Okay? Masa exam jangan angkat tangan saya tak pernah belajar lah polar form ni. Nanti malu je masa SPM ni. Pengawas tu. Polar form means IJ. Kalau dia tak mention macam soalan ni, you are free to use in any form. So kalau dia kata polar form, so waktu dia dah kat sini 21i, besar 21 ni, 21i plus 9j. Ni kalau dia minta dalam polar form. So dalam kes ni kita boleh buat dua bentuk bentuk jawapan. Okay. Boleh kan? Right. So kita baru sahaja jawab soalan negeri Kelantan. Cikgu masih lagi rasa senang. Cikgu rasalah. Okay. Dia tak sekompleks integration. Dia tak, kalau awak tengok workings kita pun nampak macam banyak. Sebab tadi cikgu tunjukkan multiple ways kan. Ada guna translation, ada yang boleh guna koordinat, tolak koordinat. Tadi ada kita lukis. Yang OR ni pun tak panjang macam kerja dia pun sebenarnya. Kan? Sesuai lah dengan 4 markah ni. Alright. Move on to the next question. Ini adalah MRSM. Okay, nak tengok MRSM pula. So, macam mana MRSM tanya? Sikit je soalan dia. Tak macam MRSM. Okay. Apa dia kata kat sini? Dia bagi dua vektor. IJ juga. Ya? Ada tak MRSM? Tak ada ke? Nombor 6 okay. Ada Ada. Okey, ni MRSM. Dia ada bercampur dengan soalan lain kot. Okay, sebab dia page yang sama kan. Okey. So sekarang dia tulis kat sini, it is given that vector of A, dia bagi IJ kat situ. Sekejap IJ. Kemudian dia bagi vektor B 4i tambah 3j. Now, dalam exam guys, nampak je IJ, ini bermaksud koordinat vektor ni duduk dalam koordinat. Ingat IJ adalah standard unit untuk vektor dalam koordinat. Cuma awak boleh imagine tak vektor A ni sebenarnya macam mana? Ke bawah. Boleh ke bawah. Sebab negatif 7. Macam ni kan? Okay, ke kanan bawah. So inilah vektor A. And then what about B? Ke atas. Ke atas macam ni lah. Okay, so this is B. Okay, so dia kata find the unit vector. Ni penting ni, unit vector in the direction of A minus B. Okay, ni apa benda soalan ni? Ini vektor yang semalam kita ada buat tak? Yang macam air kok tu kan? Yang bahagi modulus. Yes, dia kena bahagi modulus. Maksudnya jalan kerja kita ni kena something bahagi dengan square root ni kan? Okay, so kalau kita kata something bahagi dengan square root, guys, ni cikgu bagi gambaran gambaran yang kita akan buat. Atas ni nak masukkan apa sebenarnya? A tolak B. Vektor kan? Maksudnya dalam kes ni kita masukkan vektor A tolak B lah. Vektor A tolak B. Yang bawah ni apa dia? Magnitude kan? Yang square root. Okay, cuma nak masukkan yang bawah ni, kita kena buat A tolak B dahulu. Baru kita tahu apa nak dimasukkan dalam ni. Betul. Okay. So sekarang ni maksudnya cerita dia adalah, you have to write what is A. A is, A minus B sekarang dia kata kan. First kita buat macam ni. A minus B. Bagi dia nampak, kita faham. Yang lain nampak ke apa cikgu tulis ni? I'm going to enlarge sikit supaya awak nampak. Okay. A minus B. So let's put this here. Okay, nampak guys? Nampak. Yang lain okey ke tengah breakfast ke? Okey. Okey kan? Okay lah. Kalau breakfast pun tak apa. Okay, so let's write this as 5i minus 7j. Saya senang sangat soalan MRSM ni. Jarang MRSM senang. Cikgu, saya buat bentuk matrix boleh ke? Boleh. Minus kan dia kata tadi kan? Minus kan? Boleh buat bentuk matrix, betul. Okey. Cikgu rasa lebih laju kot matrix. Kan IJ ni macam panjang tak habis-habis Minus 4i plus 3j. Macam tu. Nampak tak minus
Sebab dia mention minus tadi. Okay, so now we have 1i. Wow, 1i macam Dajjal. 1i minus 10j. So this is your vector A, B. So bila dia minta unit vector, unit vector, so awak kena tunjukkan unit vector kita adalah, tulis kat sini, unit vector. Macam ni tadi kita kata ada bahagi kan? A tolak B bahagi punca kuasa So kita punya booking kita dah standby siap-siap lah. Ada bahagi, ada punca kuasa So atas ni will be I minus tan J. So maksudnya kita kena letak vektor kita yang kita dah siapkan tadi, A minus B ni. Boleh? Bawah ni macam mana? I kuasa 2, 1 kuasa 2. 1 kuasa 2, very good. Tadi cikgu cakap negatif ni macam mana? Nak senang. Tambah je 10 square. Okay, so kita akan tulis jawapan kita I minus tan J over square root of 101. Okay, boleh? Boleh. Sekarang ni, kalau awak tengok mathematicians, dia orang ada preferences tau untuk tulis jawapan macam ni. Mostly cikgu tengok ramai mathematicians suka tulis 1 over square root 101, dia buat dalam bracket I tolak 10. Yes, ini jawapan yang paling selalu. Even answer scheme pun suka tulis jawapan macam ni. Okay, yang square root 101 tu tak payah cari dia punya decimal. Dia ada macam tu, tu paling cantik dia tu. Boleh kan? Boleh. Imara Sam tak sangka. Cikgu, Ya. yang on the left side tu memang tulis unit vector tak ada simbol Okay, sebenarnya dia macam ni. Semua unit vector, cara tulis dia contoh ya. Okay, kalau cikgu ada vector, unit vector A, dia macam ni kan. Dia ada cap. Kalau unit vector B, dia ada cap. Tapi sekarang bila dia ada operation, dia cikgu tak boleh buat cap dia macam ni dia jadi rumah. Cikgu tak pernah tengok lagi. So mostly orang akan tulis unit vector in the direction tu dia sana kuning. Ya, direction of A minus B. Sama macam ayat yang dia tulis kat atas tu. Unit vector in the direction of A minus B. Ambil panjang kan. Okay, Imara Sam cikgu kan Imara Sam kita buat lama sekejap je. Boleh boleh. So we have another 10 minutes. Cikgu akan teruskan lagi. Next is soalan Negeri Sembilan. Negeri Sembilan macam best. Okay, now let's look at soalan Negeri Sembilan. Cikgu baca untuk awak. Dia kata point P lies on QR. Okay, now cikgu nak tanya Uzair. Uzair ada ke Uzair? Uzair tengah makan. Ahyang ada? Ahweng Abu Naim. Abu Naim tengah makan. Siapa yang ada Sal ada Sal? Okay, Sal. Mana semua ni? Ada. Ada. Okay, good. Okay. Now, Sal, dalam ayat ni dia kata point P lies on QR ni. Penting tak maksud ni? Penting tak point P lies on QR ni? Penting. Okay, penting. Apa maksud dia sebenarnya? Kalau dia penting, dia menggambarkan apa sebenarnya? Dalam QR tu ada P. Okay, kat atas QR tu ada P. So kalau kita buat garisan QR, kita imagine somewhere on tengah-tengah. Maybe tengah-tengah, maybe dekat dengan Q, maybe dekat dengan R. So cikgu letak, let's say dia macam ni lah. Cikgu tak letak tengah-tengah sebab dia tak cakap tengah-tengah. Boleh Okay, dengan kata lain sebenarnya Sal. Dengan kata lain, soalan ni ada bagi okay, kata siapa yang cuba batuk tu? Oh tak, tu mak saya. Oh ya ke? Okay, sorry tak menghina, sorry. Okay, now dengan kata lain, soalan ni adalah dia sedang sebut pasal collinear. Collinear ni kalau kita jarang dengar, dia sebenarnya samalah macam ciri-ciri parallel. Dia sambung. Yes, cuma dia atas garisan yang sama. Jadi maksudnya jalan kerja nanti kita akan buat jalan kerja parallel lah nanti. Okay, so dia bagi kita vektor OP 35, OQ negative 14, OR H9. Dia kata cari H ni. Okay, now how do you do this? Buat macam tadi. Macam mana? Buat macam tadi, macam yang ada O tadi tu kan?
Okay, so maksudnya Yang OP buat- ni kita imagine OP ni macam naik ke atas sikit kan. So ni OP So maksudnya awak prefer masa exam untuk sketch gambar rajah Awak prefer? Okay. Nampak boleh imagine. Okay, betul, setuju. So what about negative 1/4 ni, dia ke mana? Ke OQ ni macam mana? Ke bawah kiri. Ke kiri. bawah. Ke kiri betul, tapi cuba saya letak ke Kiri bawah. atas. Kiri atas. atas. ke atas. Naik ke atas Kiri Atas. So it's somewhere here, OQ somewhere here, dia ke sini. Yang lain follow Follow. Okay, yang what about OR? Campur pula. Oh, alright, is in the middle, right? Cuma OR ni, kita tak sure Tapi dia Tak sebab dia tak sebab tak tu P. Opening ni. Allah. So, kalau kita tak tahu guys, let's imagine that Ke dia bawah. somewhere atas. Sebab Dia somewhere kan atas. tadi cakap P lies on QR. Sebab kita ada garisan QP ni. So you should have imagine that R is somewhere, sorry, P is somewhere here P yang lies on QR kan. So nanti kita nampak macam R is somewhere here kot. Kan? R is somewhere here. So you boleh imagine dia dekat sini. So cikgu rasa cikgu pun setuju dengan awak. alah tak kena. Alamak. Cikgu pun setuju dengan awak yang melukis ni penting. Okey. Melukis ni penting supaya kita boleh nampak macam gambar rajah. Okey now, kita buat sama-sama guys. Antara banyak-banyak ni, yang mana koordinat yang you dah tahu? OP. OP tahu P kan? and Q. Q. OQ. Okay, very good. So OP dengan Q. OP dengan Q kita tahu kan, koordinat P adalah 3, 5. 5. Yang Q ni Negatif 1. Negatif 1, 4. 1, 4 Oh, senangnya Negatif 1, 4. Dan OR ni kita tak tahu koordinat, kita boleh tulis dia H9. H9 Okay, sekarang macam mana kita nak buat guys? Ada workings nak start tak? Ada workings nak start tak? Yes. Ada. Kau tahu tak, tahun 2018 cikgu jumpa, cikgu tak nak sebut nama lah, ada student yang buat jalan kerja ni menggunakan ada lagu Zumba kat belakang, kau dengar tak? Dia menggunakan equation straight line y max plus c. Nak senang cerita, dia cari gradient sebenarnya. Dia cari gradient. Dia kata dia cari H tu gunakan gradient. Rasa-rasa dia Sebab dia koordinat. dia koordinat betul. Rasa-rasa dia dapat tak markah? Dapat ke? Kalau dapat, dapat. Dapat kot. Kawanan dapat. Dapat tak markah? Dapat. Macam dapat. Tahu tak macam mana penandaan untuk paper 1 guys? Jawapan je. Jawapan je sebenarnya kan? Jawapan. Maksudnya kalau jalan kerja soalannya, contohnya soalan kuadratik, jalan kerja buat graf histogram kan, tapi dapat jawapan kuadratik tu betul, which is not related, tapi orang tu still akan tanda betul, full mark, walaupun jalan kerja tu tak ada kena-mengena, ataupun jalan kerja kosong, tiba-tiba ada jawapan, SPM terima untuk paper 1. Faham So budak tadi tu, bila dia guna gradient, dia dapat tak markah? Kalau dia dapat jawapan, dapat. Dapat lah kan? Maksudnya dia guna gradient, yang QP punya gradient sama dengan gradient RP contohnya. Dia sama dengan gradient, dapat. Okey, katalah soalan ni soalan paper 2. Okey, dia gunakan kaedah gradient, dia dapat tak markah? Tak. Dia dapat. Tahu? Dia dapat. Dia dapat. Sebab boleh. Sebab vektor duduk dalam koordinat, boleh gunakan koordinat. Okey, unless kalau soalan tu minta, dia kata cari, dia kata find the vector of QR. Okay, budak tu pergi cari gradient yang tak ada kena-mengena, yang tu memang tak dapat lah markah kan? Sebab vektor QR ni memerlukan I dengan J kan? So kalau guna M memang takkan jumpa lah. Kenapa ada lagu? Itulah cikgu pun tengah fikir juga ni. Tutup please. Macam Tutup konsep. cikgu rasa seronok juga belajar macam ni tak rasa stres sangat. Okey, guys, macam ni. Kita ada kelas petang ni. Kita akan sambung petang ni insya-Allah. So far awak boleh kan? So far so good. Okey, boleh kan? So cikgu rasa hari ni vektor kita boleh habis. Vektor kita boleh habis hari ni. So kita boleh declare insya-Allah masa SPM kita akan dapat full mark untuk vektor. Okay. Boleh Okey, thank you very much guys. Okey, assalamualaikum. Very much welcome. Okay. Thank you, Cik. Bye. Sama-sama.
See you. Nanti kita sambung tu. Terima kasih, Cik. Petang ni. Doakan cikgu punya internet okey petang ni. Doakan. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. InsyaAllah Okay. Google Meet. Okay. Alright. Kita meet insyaAllah. Sama-sama.